Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan Abdullah Munshi akan membuat penilaian mengenai sistem tulisan Palava, Kawi dan Jawi menggunakan alat berfikir SWOT. Saya Anggun Rosmaniani akan membincangkan tentang penilaian sistem tulisan Palava menggunakan alat berfikir SWOT. Dari aspek bentuk tulisan iaitu S, kekuatan atau strength. Dari segi estetika, bentuk huruf yang unik dan estetik menarik perhatian. Contohnya prasasti-prasasti kuno yang ditemukan di candi-candi di India dan Asia Tenggara seringkali dihiasi dengan tulisan Palava yang indah. Seterusnya, kelemahan. Kompleksiti huruf. Bentuk huruf dan tanda baca yang kompleks menjadikannya sukar untuk dipelajari oleh orang awam. Contohnya, pelajar yang baru mempelajari tulisan Palava mungkin memerlukan waktu yang lama untuk menguasai setiap karakter dan tanda baca. Seterusnya, peluang. Kajian seni. Potensi untuk kajian lebih mendalam dalam bidang seni dan estetika tulisan kuno. Sebagai contoh, universiti dan institusi seni dapat menawarkan kursus tentang kaligrafi Palava. Seterusnya, ancaman. Kehilangan bukti fizikal. Risiko kehilangan prasasti akibat faktor alam sekitar dan manusia. Contohnya, banyak prasasti kuno yang terbuat dari batu atau logam telah mengalami kerosakan. Seterusnya, aspek kosakata. Dari segi kekuatan, kaya dengan kosakata Sanskrit, tulisan Palava digunakan untuk menulis bahasa Sanskrit yang merupakan bahasa ilmu pengetahuan dan agama pada masa itu. Ini memberi akses pada kosakata. Contohnya, banyak teks keagamaan yang ditulis dalam bahasa Sanskrit. Seterusnya, kelemahan. Keterbatasan penggunaan. Kosakata yang digunakan terhad kepada bahasa Sanskrit yang tidak mudah disesuaikan dengan bahasa lain. Contohnya, penggunaan tulisan Palava mungkin menghadapi kesulitan ketika mencuba menulis dalam bahasa yang tidak struktur. Seterusnya, peluang. Kajian linguistik. Potensi untuk kajian lebih mendalam mengenai kosakata dan struktur bahasa Sanskrit melalui tulisan Palava. Contohnya, ahli bahasa dapat menggunakan tulisan Palava untuk mempelajari evolusi bahasa Sanskrit dan pengaruhnya terhadap bahasa-bahasa lain di Asia Selatan dan Tenggara. Ancaman. Kehilangan pengetahuan. Risiko kehilangan pengetahuan tentang kosakata Sanskrit akibat kurangnya penggunaan dan kajian. Contohnya, jika generasi muda tidak tertarik untuk mempelajari tulisan Palava, pengetahuan tentang kosakata dan struktur bahasa Sanskrit mungkin akan hilang. Seterusnya, dari aspek fungsi tulisan Palava, kekuatan, sejarah dan warisan. Tulisan Palava adalah salah satu sistem tulisan tertua di Asia Tenggara yang digunakan untuk menulis bahasa Sanskrit dan bahasa kuno. Contohnya, prasasti Kedukan Bukit di Sumatera menggunakan tulisan Palava waktu Kerajaan Sriwijaya. Seterusnya, kelemahan. Batas penggunaan. Terbatas pada kalangan istana dan tidak menyebar luas di kalangan masyarakat umum. Contohnya, penggunaan tulisan Palava lebih banyak dalam dokumen-dokumen kerajaan, lebih banyak digunakan dalam dokumen-dokumen kerajaan dan keagamaan daripada dalam penggunaan sehari-hari. Seterusnya, peluang. Pelestarian budaya dapat digunakan untuk penelitian sejarah dan pelestarian budaya. Contohnya, projek-projek arkeologi dan sejarah dapat menggunakan tulisan Palava untuk mengkaji dan melestarikan warisan budaya kuno. Seterusnya, ancaman. Tulisan ini terancam dari kepunahan, iaitu risiko kehilangan pengetahuan tentang aksara ini kerana kurangnya penggunaan dan dokumentasi. Contohnya, jika tidak ada upaya untuk mendokumentasikan dan mengajarkan tulisan Palava, pengetahuan tentang aksara ini mungkin akan hilang seiring waktu. Tulisan ini, kelemahannya juga adalah dibandingkan dengan aksara lain lebih banyak digunakan berbanding tulisan Palava kerana bentuk aksara lain lebih sederhana berbanding Palava. Contohnya, aksara Jawi atau aksara Latin lebih banyak digunakan dalam penulisan hari-hari di Malaysia. Jadi itu sahaja daripada saya tentang tulisan Palava yang telah dinilai oleh kumpulan kami menggunakan sistem analisis SWOT.
Aspek yang ketiga ialah fungsi, di mana dari kekuatan, fungsi sastra dan agama, di mana tulisan Kawi digunakan secara meluas untuk menyampaikan teks-teks Hindu-Buddha, falsafah dan karya sastra klasik. Ini menjadikannya penting dalam menyebarkan nilai spiritual dan budaya pada masa dahulu. Contohnya seperti karya sastra yang ditulis dalam tulisan Kawi yang diberi nama Nagara Retagama, juga dikenali sebagai Desa Warnana. Yang kedua pula ialah kelemahan, di mana tidak sesuai digunakan dalam konteks moden yang memerlukan sistem tulisan yang cepat dan efisien. Tulisan Kawi dianggap tidak relevan berfungsi berbanding tulisan Jawi. Baik, yang ketiga pula ialah peluang, opportunities, pengembangan dalam kajian sejarah. Tulisan Kawi masih boleh berfungsi sebagai alat penting dalam kajian sejarah dan arkeologi. Ia memberi peluang untuk memahami sejarah dan perkembangan budaya serta bahasa di Nusantara dengan lebih mendalam. Yang terakhir ialah ancaman, iaitu threat, pengabaian dalam sistem pendidikan. Pengembangan tulisan Jawi yang kian berkembang maju di Nusantara menyebabkan sistem tulisan Kawi kurang penggunaannya. Itu sahaja daripada kami. Penilaian sistem tulisan Jawi menggunakan alat berfikir SWOT. Dari aspek bentuk tulisan, kekuatannya adalah adaptasi. Bentuk huruf yang diadaptasi dari abjad Arab dengan penambahan beberapa huruf untuk menyelesaikan dengan bunyi dalam bahasa Melayu. Contoh, tulisan Jawi seperti ca, nga, pa, ga, va dan nya. Untuk kelemahannya ialah kesukaran pembelajaran. Kesukaran dalam pembelajaran bagi mereka yang tidak fasih dalam abjad Arab. Seterusnya, peluang, pengembangan pendidikan. Potensi untuk pengembangan dalam bidang pendidikan dan kajian Islam melalui bentuk tulisan ini. Seterusnya, dari segi ancaman, risiko kehilangan relevan dalam era digital jika tidak diadaptasi dengan baik. Dari aspek kosakata pula, kekuatannya adalah kekayaan kosakata. Jawi memiliki kosakata yang kaya, termasuklah istilah-istilah tradisional dan budaya yang tidak selalu terdapat dalam bahasa Latin. Dan yang kedua adalah identiti budaya. Penggunaan tulisan Jawi dapat memperkuat identiti budaya dan warisan Melayu. Dan untuk kelemahannya pula adalah kurangnya pemahaman. Generasi muda mungkin kurang paham dengan kosakata Jawi yang kompleks. Penggunaan yang terhad. Kosakata Jawi mungkin jarang digunakan dalam komunikasi harian, menyebabkan pengurangan minat untuk mempelajari. Seterusnya, dari peluang, inisiatif pendidikan. Program pendidikan yang mempromosikan tulisan Jawi dapat meningkatkan penguasaan kosakata. Digitalisasi. Penggunaan teknologi dan platform digital untuk memperkenalkan kosakata Jawi kepada generasi muda. Dari segi ancaman, pengaruh bahasa asing. Penggunaan bahasa asing terutama dalam media sosial boleh mengurangkan keutamaan kosakata Jawi. Kekurangan penyokong. Kurangnya sokongan dari pemerintah dan masyarakat dalam usaha mempromosikan tulisan Jawi. Dan seterusnya, aspek fungsi. Dan untuk aspek fungsi, kekuatannya adalah fungsi budaya. Jawi berfungsi sebagai simbol identiti budaya Melayu, membolehkan pelestarian warisan dan tradisi. Dan yang kedua adalah medium pendidikan. Jawi digunakan dalam pendidikan agama dan literasi, memudahkan pemahaman teks-teks klasik, contohnya dalam pendidikan agama Islam. Dan kelemahannya adalah keterbatasan penggunaan. Fungsi Jawi terhad kepada konteks tertentu sehingga kurang relevan dalam komunikasi sehari-hari yang lebih moden. Seterusnya, dari segi peluang, inisiatif kebudayaan. Peluang untuk mempromosikan Jawi dalam acara kebudayaan dan festival, meningkatkan kesedaran tentang fungsinya. Integrasi dalam kurikulum. Pengintegrasian tulisan Jawi dalam kurikulum sekolah dapat meningkatkan kesedaran dan penggunaannya. Contohnya, subjek Bahasa Melayu dalam tulisan Jawi. Seterusnya, dari segi ancaman, globalisasi, pengaruh globalisasi dan penggunaan bahasa Inggeris yang semakin meluas mengancam fungsi tulisan Jawi. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.